Chapter 8 Fisika Optik, di mana subtopik ni saya akan cover dalam video sahaja. Saya tak akan cover masa kelas tutoran face to face lah. Di mana untuk Chapter 8 Fisika Optik, Section 1, saya akan cover bahagian 8.1 dan juga 8.2. 8.1 adalah Huygens Principle dan 8.2 adalah Constructive and Destructive Interference, which is these two part biasanya akan ditanya dalam UPST kalau sebab dia lebih kepada definition. So sekarang, apakah yang dimaksudkan dengan Huygens Principle? Tengok yang part saya highlight tu. This one memang high percentage lah akan ditanya dalam UPS tu lah. So state that all points on the wavefront, so keyword dia kat sini adalah wavefront, serve as a point of source of a spherical secondary wavelet. So apa yang dimaksudkan dengan wavefront dan juga wavelet? So saya akan terang menggunakan diagram bahagian bawah. So differentiate di antara wavefront dan juga wavelet, which is bila ada gangguan ataupun kita panggil sebagai disturbance, bila ada disturbance di mana source itu berlaku disturbance, awak ambil umpama jari awak tekan air, di mana bila awak tekan air itu awak akan nampak macam pergerakan gelombang akan berlaku, which is bahagian source ini, bahagian source tu, so, once awak tekan, awak akan menghasilkan satu muka gelombang, which is kita buat dalam spherical. So, this one akan menjadi wavefront. Wavefront sini akan menghasilkan wavelet yang baru. So, dia akan menghasilkan wavelet yang baru, di mana bila saya connect antara wavelet, muka wavelet ini, dia akan menghasilkan secondary wavefront, which is secondary wavefront pula akan menghasilkan wavelet yang baru, di mana bila saya connect kat sini, dia akan menghasilkan muka gelombang yang baru ataupun kita panggil sebagai wavefront. So, kita akan ada source di mana kita disturb. Once kita disturb, dia akan menghasilkan muka gelombang part 1. So, kita akan menghasilkan muka gelombang di mana muka gelombang ini akan acting sebagai satu section. Dia akan menghasilkan wavelet, di mana connections wavelet ini, bahagian depan ini akan menghasilkan new wavefront. New wavefront pula akan menghasilkan wavelet yang baru, which is muka yang dia connect ke atas tu akan menjadikan new wavefront yang baru dan benda tu akan berturutan. So ini adalah asas untuk Huygens Principle lah, di mana basically dia akan tanya dalam UPS, which is saya tahu bahawa dalam UPS awak confirm akan buka buku. So pandai-pandailah awak tengok nanti lah. So sekarang kita tengok dulu perbezaan di antara konstruktif dan juga destruktif. Tapi sebelum tu, saya nak guide dulu perbezaan di antara in phase dengan anti phase source. In phase dengan anti phase source. Bila saya sebut sebagai in phase, bermakna kalau saya ada gelombang yang pertama dan saya ada gelombang yang kedua, kalau in phase bermakna gelombang pertama dia bergerak ke arah positif terlebih dahulu, bermakna gelombang kedua juga dia bergerak ke arah positif terlebih dahulu. So, kalau kedua-duanya bergerak pada arah positif, bermakna source ini kita panggil sebagai source in phase. So, macam mana pula yang dimaksudkan dengan anti-phase? So, macam biasa, kita akan ada dua gelombang. Tapi apa perbezaan? Tengok pada permulaan. Satu ke arah positif, satu lagi ke arah negatif. So, satu ke atas, satu ke bawah. Bermakna kita akan refer pada initial point. Kita akan refer pada initial point. So, kalau initial point dia bergerak pada arah yang sama. Kalau initial point dia bergerak ke arah sama, bermakna yang pertama pun ke atas, yang kedua pun ke atas, bermakna source ini kita panggil sebagai in phase. Tapi kalau satu ke atas
dan satu lagi ke bawah bermakna dia adalah arah yang bertentangan. This one kita panggil sebagai anti-phase. So sekarang kita akan cover bahagian source. Source ada dua, sama ada in phase atau anti phase. So ini adalah basic untuk tahu perbezaan di antara in phase dan juga anti phase. So sekarang daripada source in phase ini, kita akan cover in phase sahaja untuk subtopik hari ini. Source in phase ini, okey. Katakan source yang pertama dia bergerak macam ni lah. So source yang kedua like this. Sorry, saya rasa diagram saya kurang menarik sekarang. So sekarang katakan macam ni lebih kurang. Source yang pertama bergerak this way. Yang kedua pun macam ni. Source yang pertama ni macam ni lah katakan. Then source yang kedua. Okay. So sekarang kita akan ada point di mana ray pertama dan ray kedua akan bertindak di sini. Dia akan bertindak ataupun kita panggil sebagai interference. Interference ini ada dua, sama ada constructive ataupun destructive. Apakah yang dimaksudkan dengan konstruktif? Konstruktif adalah di mana kalau cahaya merah ray pertama bertindak dengan cahaya merah ray kedua secara macam inilah, bermakna ray pertama dia jumpa puncak, ray kedua juga menghasilkan puncak di mana dia akan bertindak puncak dengan puncak. So akhirnya kita akan dapatlah cahaya merah yang amplitude dia akan double. Okey, bermakna 2A lah kalau ini amplitude A. So kalau dia berlaku interference secara konstruktif, maka warna merah itu akan terhasil dan amplitude yang baru adalah 2A. Tapi macam mana kalau ray pertama in this way tapi ray kedua in this way? So this one akan berlaku total cancellation. So kalau ada cahaya merah bertindak dengan cahaya merah tapi pada arah yang bertentangan, so dia akan berlaku total cancellation. So awak tak akan nampak warna apa-apalah kat sini. So this one kita panggil sebagai destructive. So kita panggil sebagai destructive. So refer balik kepada diagram di atas. Ray yang pertama gerak ke atas, ray yang kedua juga bergerak ke atas. Bermakna permulaan dia kedua-duanya bergerak ke arah positif. So this one kita panggil sebagai source in phase. Okay, so source in phase. So sekarang kita tengok pula bahagian yang dia berlaku interference. So this one bawah jumpa bawah. So bawah jumpa bawah. So akhirnya dia akan menghasilkan new amplitude which is yang asal adalah A. So this one akan jadi 2A. Bermakna kalau cahaya merah bertembung cahaya merah dan berlaku konstruktif sahaja, this one kita akan nampak cahaya berwarna merah. So macam mana pula untuk destruktif? Destruktif saya bagi contoh yang lain pula, rajah yang lain untuk destruktif. Okay. So sekarang katakan ray yang pertama, ini dia punya path. Ini adalah ray yang kedua. Ray yang pertama, okay, yang macam ni lah. Dan ray yang kedua katakan like this. Okay, harapnya lukisan saya sekot lah nah. Macam ni. Okay, so sekarang kita tengok pada permulaan ke arah positif, this one juga ke arah positif. So bermakna kes kita sekarang adalah source in phase. So sama ada source in phase atau anti phase ni kita akan tengok pada bahagian starting. Berbeza dengan konstruktif dan juga destruktif, yang tu kita tengok pada bahagian ending. So ending untuk ray pertama adalah ke bawah, ray yang kedua adalah ke atas. So ke bawah berlaku interference dengan ray
di mana dia punya amplitude itu adalah ke atas. So finally akan berlaku total cancellation kat sini, bermakna kalau cahaya itu bertindan dan berlaku destructive interference, awak tak akan nampak cahaya lah. So this case adalah in phase source, tapi bahagian yang berlaku interference ini adalah destructive. So destructive ini, kalau ray 1 berwarna merah, ray 2 juga berwarna merah, saya sepatutnya guna warna yang sama sahaja, sorry. So bila dua cahaya merah bertembung, tapi dia adalah pertembungan secara destruktif, bermakna ni merah tapi bertembung dengan bahagian atas. So finally akan berlaku total cancellation, which is awak tak akan nampak cahaya merah di sini sebab dia berlaku destruktif. Berbeza dengan yang pertama tadi, patut saya guna warna yang sama sahaja. Okey, saya tukar. Bahagian permulaan indicate sama ada dia in phase ataupun anti phase. So sekarang permulaan both bergerak ke atas. So this one kita panggil sebagai source in phase. Sama ada berlaku konstruktif ataupun destruktif, kita tengok pada bahagian ending. Okey. Kita tengok bahagian ending, di mana bahagian ending ini kalau awak tengok, ray pertama ke bawah, ray kedua juga ke bawah, which is akan refer pada diagram yang ni. So bawah bertembung bahagian bawah, so amplitude akan double di bahagian bawah. So this one akan berlaku constructive interference, which is awak akan nampak pertindihan di antara cahaya merah dengan merah secara konstruktif. So finally dia akan menghasilkan warna merah kat situ lah.